طبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رضي الله عنه ظاهر اليد والإسلام سببان كافيان في حل المال خصوصا في هذا الزمان إذا لم يكن لهما اللهم صل على سيدنا محمد مدافع. ومرة قال عندما قرأ القارئ في رسالة المعاونة في فصل وعليك بالورع عن المحرمات والشبهات حتى وصل إلى قوله الناس بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص. الأول شخص معروف عندك بالخير والصلاح فكل من طعامه وعامله إذا شئت ولا تسأل. فقال عند ذلك لأن في هذا ثلاث علامات تدل على تحقيق حله
وهي الإسلام واليد وظاهر الحال. وقال رضي الله عنه, seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, zahirul yadi wal islamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zahirul yad, zahirul yad maknanya zahiriyah seseorang, wal islamu, dan juga Islam. Sababani, ialah dua sebab, kafiyani, yang memadai, fi hilil mali, kepada kehalalan harta, khususan, lebih-lebih lagi, fi hadha zamani, pada zaman yang sedang kita duduk ni. Idza lam yakun lahuma mudafi'un, jika tidak ada bagi kedua-duanya penolakan. Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, zahirul yadi, zahiriyah seseorang, wal islamu, dan juga Islam. Sababani, ialah dua sebab. Nuhar panggil doa. Sababani kafiyani, ialah dua sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang memadai pada kehalalan harta, lebih-lebih lagi di zaman yang sedang kita duduk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza lam yakun lahuma mudafi'un, kalau tidak ada di sana penolakan. Okey, contoh macam ni. Hari ini kita duduk di zaman yang telah pun rosak. Zaman kita duduk ni zaman yang penuh dengan kerosakan. Sebab kita dah duduk tersangat jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih lagi mengetahui apa dia perkara-perkara baik dan apa itu kebaikan-kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita tahu ialah dengan perantaraan para ulama yang masih ada bersama-sama dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tahu tu daripada mulut para ulama, daripada guru-guru kita boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melakukan semua itu di zaman yang rosak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun orang tak buat, tapi kita boleh buat. Kita tahu, kita buat. Bahkan di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan suatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, galakkan beramal di zaman ini. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di zaman rosak umat Nabi ini, jadi dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. Dan sudah pasti orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan mati dalam kebaikan, insya-Allah. Baik. Ini zaman kita duduk ni. Tapi dalam kita bergaul dengan orang, kita tak tahu rosak orang tu
melainkan kita hanya tengok luaran dia saja. Contohnya penyediaan makanan, dia menega di pasar malam soalan Sayyidina Muhammad Lin tinjak ni kali. Contohnya kita tengok orang meninggal di pasar malam, kita tak tahu dia sembahyang ataupun tak, contohnya. Jadi kita nak beli roti john, bagi contoh, minatlah roti john tu. Jadi kita nak beli roti john ke apa-apa sajalah di pasar malam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup dengan kita melihat lahiriah dia. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lahiriah dia. Kalau kita katalah dia menega tu dia pakai selok panjang, okey lah tu, tak apa dia pakai tangan pendek pun, yang pasti dia tak pakai selok pendek. Faham tak? Zahiriah dia. Yang kedua, dia Islam, cukup lah, boleh kita belilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita hukum orang Melayu kita Islam semuanya, walaupun ada yang tak Islam, ada, tapi bila sebut Melayu ni Islam lah, insya-Allah. Macam kita kata orang Arab ni Islam lah. Bila sebut orang Turki tu Islam lah. Bila kata Pakistan tu Islam lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli Muhammad, begitu. Cukuplah, memadailah untuk kita nak beli sesuatu yang kita nak makan. Lebih-lebih lagi zaman kita duduk ni, kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Tak payah pergi tanya pula, abang semayang tak? Tak payah tanya lah. Jadi kalau dia semayang, dia kata semayang, kalau tak, dia kata tak. Tak payah tanya lah. Cukup zahiriah dia. Ini idza lam yakun lahuma mudafi'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kalaulah tidak ada bagi kedua-dua tadi, iaitu zahir seseorang dan juga Islam dia, itu perkara-perkara yang boleh menolak keislaman dia, menolak lahiriah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lahir dia pakai selok panjang, insya-Allah dia orang Islam, tapi di sana ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, alamat-alamat yang menolak kata keislaman dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok di tepi dia tu ada lambang apa? Lambang salib. Uish, Kristian ni ke? Kecuali. Ataupun apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menolak kita boleh terima kata dua perkara tadi, iaitu lahiriah ataupun zahir dia dan Islam dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sebut dalam hadisnya, nahnu nahkumu bizawahiri wallahu yatawalla sarairi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami menghukum dengan perkara yang zahir, Allah lah yang mentadbir di dalam hati. Jadi kita tengok lahiriah dia cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak perlu kita periksa, tak perlu kita selidik. Taib. Wa maratan qala, sekali Imam Haddad pernah berkata, indaman qara al-qari, ketika mana membaca oleh satu orang qari, satu orang baca dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah yang disusun oleh, yang dikarang juga oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, fi faslin, dalam satu fasal,
wa 'alaika bil war'i 'anil muharramati wasyubhat. Dalam tajuk, hendaklah engkau itu wara' dalam perkara yang diharamkan dan dalam perkara yang syubhat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta wasala ila qawli, sampailah orang yang baca tu sampai kepada perkataan. Jadi ghalibnya ulama dulu-dulu kalau mereka baca, mereka nak mengajar, anak murid baca. Bila anak murid baca, mereka syarahkan yang anak murid baca. Mana mereka patut hurai, mereka hurai. Mana yang mereka tak patut hurai, mereka tidak huraikan. Kita baca kitab Tathbitul Fu'ad ni, kita langkau. Yang payah Ustaz tak baca. Pasal tak bacanya masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, sebab dia sulit untuk kita faham. Jadi Ustaz tak mau benda tu susah-susah, kita tinggal. Lepas tu kamu baca balik besok, lepas kamu dah reti baca kitab Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala, jadi bila mana satu ulama tu dah mengajar, anak murid baca, dipanggil qari ataupun muqri. Jadi bila mana dia baca risalah mu'amanah dalam pasal hendaklah engkau wara' dalam perkara haram dan syubhat, hatta wasala ila qawlihi, sampailah qari yang baca tu sampai kepada perkataan Imam Haddad, an-nasu binisbati ilaika salasatu ashkhasin. Kita ni kita baca dah ni, risalah mu'amanah dah selesai dah habis dah. Sampailah kepada perkataan Imam Haddad, manusia itu kepada engkau terbahagi kepada 3. Al-awalu, yang pertama, syakhsun. Jadi kalau nak tahu, balik asrama lagi, buka balik 3 orang manusia ni dinisbah kepada kita ada 3 jenis orang. Disebut di sini yang pertama saja, iaitu al-awalu, pertama, syakhsun ma'rufun 'indan nasi bil khairi was salah. Yang pertama, orang yang diketahui di sisi engkau baik dan khair dan salah. Khair dan salah, orang baik dan orang soleh. Fakul min ta'amihi, makan makanan dia. Wa amilhu idza syi'ta, dan boleh engkau bergaul dengan dia kalau engkau nak. Wala tas'al, dan kamu tak perlu bertanya, kamu tak perlu selidik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang zahirnya ma'rufun, kita tahu kata dia orang baik, kita tahu kata dia orang soleh. Makanan dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan kalau dia masak, makan kalau dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali makna mafhum mukhalafahnya, kalau seseorang itu kita tahu kata dia tak baik, tu stop. Kita tahu kata dia ni ada sumber yang dia dapat, sumber yang tidak halal, okey, tu stop, berhenti. Allahumma salli. Makanannya jangan makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengusahakan perusahaan-perusahaan yang bercanggah dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu berhenti, jangan. Makan ni penting. Kalau kita makan yang baik, dia masuk dalam perut kita, makanan ni bila masuk dalam perut secara automatik dia akan proses. Prosesnya dia akan bagi tenaga pada kita, dia bagi kita larat. Macam mana? Sebab tenaga ni dia macam hidroelektrik. Dia bila dia proses dalam perut tu macam dinamo. Bila dia pusing, jadi akan
mengeluarkan tenaga. Jadi kita tu akan jadi kuat. Kuat kita tu tengok kita makan yang halal ataupun kita makan yang haram. Tenaga kita yang keluar daripada sebab kita makan tu. Jadi kalau kita makan yang halal, tenaga tu dia akan bagi suatu input pada kita untuk kita nak kuat buat benda baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebaliknya. Kalau kita makan yang haram, dia keluar tenaga juga, tapi dia bagi kekuatan nak buat benda tak baik. Dia dorong kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sebab itu penting penjagaan makanan. Kalau kita makan benda tu tak pasti halal ataupun tidak, duduk tengah-tengah pula. Bila duduk tengah-tengah, tak halal ataupun tak haram, tengah-tengah tak tahu. Jadi dia akan menimbulkan kita akan buat benda yang syubhah pula. Ini kesan makanan. Maka sebab itu Nabi kita, sebab itu Allah Subhanahu wa taala pesan, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik dan beramallah amal yang soleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak memperjalankan kita jalan kebaikan, yang pertama sekali Allah pandu kita, Allah jaga kita, Allah guard kita daripada kita makan yang haram dan syubhah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu peringatlah para waris. Anak-anak ni kena bayar yuran. Kalau kita ada duit, kita ada kemampuan, kena bayar yuran. Kalau tidak, kita takut anak kita tak makan hak dia makan hak orang. Faham tak? Jadi berbulan-bulan dan beribu-ribu hutang madrasah, dia tak makan hak dia makan hak orang. Siapa rosakkan dia? Mak ayah dia sendiri. Sebab tu bila cukup bulan, mak ayah yang prihatin, dia kata kena bayar yuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia, bila kita seseorang anak tu makan yang bukan hak dia, menghafal susah boleh, nak maju susah. Mak ayah yang terbaik, dia bayar hak dia, dia tolong madrasah pula, support hak orang lain pula. Tu terbaik. Hak tu Tuhan sayang, tu Tuhan suka. Sebab benda yang tak wajib dia buat, yang wajib bayar yuran. Infak tu ialah benda yang tak wajib. Jadi Allah suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuatu yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak wajib tapi kita buat, itu yang Allah suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Fakul min ta'amihi. Makan. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita disunatkan pula ataupun afdal pula kita makan lebih di tempat yang di tempat yang khairnya lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita hari itu kita makan ramai. Kalau tidak kita makan seorang. Hari itu kita makan ramai. Tempat yang kita makan berjamaah, kebaikannya lebih. Apa makna? Apa dia? Macam mana contoh dia? Makan dalam talam. Makan dalam talam tu tangan banyak. Faham? Lepas tu kelebihannya lebih. Makan dalam pinggan, walaupun kita makan berjamaah ramai 5-6 orang, tapi kita makan seorang-seorang, kita tak makan bekas orang pun. Itulah kesan PKP. Tang tu negatif PKP tang tu. Positifnya, kita makan ramai-ramai, Sahabat Sayyidina Muhammad, kita tarik, dia tarik, kita tarik, dia tarik. Tu kebaikan banyak, keberkatan. Kita malas nak makan tahajud, jadi semangat dengan sebab bekas kawan hak mayang kita makan kita tu, dia rajin makan tahajud.
kita makan dengan dia, dia rajin sembahyang duha, dia kita bekas dia tu, kita ambil berkat dia tu. Maka sebab itu Nabi kata su'rul mu'min syifa, bekas orang beriman ialah penyembuh penyakit. Penyakit malas, penyakit tak ada mood, penyakit dalam kita ni macam-macam tu, selesai dengan bekas-bekas orang beriman tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tayyib. Kita pergi rumah Tok Guru sebagai contoh. Rumah Tok Guru ni kena makan sampai habis. Pasal sudah pasti kalau kita pergi rumah orang alim, takkan sumbernya sumber yang haram. Tak mungkin masuk rumahnya sumber yang syubhah. Halal belaka. Bila benar kita pasti kehalalan dia, makan lebih sikit. Sebab kita nak mengambil keberkatan tempat yang Allahumma salli ala sayyidina, di tempat yang sudah pasti tempat tu baik. Ataupun hak masak tu memang orang soleh. Ada satu tahfiz. Tahfiz ni yang masaknya di tahfiz tu hafiz. Contoh di tahfiz Abang Kia, yang masaknya tahfiz Abang Kia tu tahfiz Ka'far lah, Sa'adan Sunnah Muhammad. Yang masak kat mereka tu ialah hafiz Al-Quran. Dia boleh nak jadi guru halaqah, tapi dia tak mau, dia nak duduk dapur nak masak. Tu luar biasa juga tu. Macam kita juga. Pak Long Kori tu imam masjid pokok macam, jadi tukang masak kita. Oh, hebat tu Sa'adan Sayyidina Muhammad. Jadi harap Pak Long Kori tapi masak talai, masak kat kita lah, supaya kita boleh makan bekas tangan tu imam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pergi cari bahan masak dia juga. Tentulah Sa'adan Sayyidina Muhammad, dia akan pasti hak nak bagi makan anak-anak, hak nak baca Quran, hak nak mengaji ni sudah pasti penjagaan dia. Alhamdulillah, syukur kita. Jadi moga-moga nikmat ni Allah pertahankan pada kita selama-lamanya, insya-Allah. Sebab tu kat selera semua kan, jarang jumpa nasi tak habis. Pasal berkat. Dulu ni lah buang nasi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni abang li depan tu tak main ambil nasi. Tak ada nasi habis. Dulu ambil nasi bagi ke ayam dia. Lah tak ambil nasi, tak ada lah. Pakai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah-tambah orang iman ni kuat. Orang iman kuat ni, kalau nak makan di kedai tu, bila kata nak tu, sensor hidup. Sensor dipanggil firasat. Dia berjalan, dia tengok makanan hak duduk dalam kaca, dalam cermin tu, tengok, apa tu tak seronok tengok tu. Tak seronok tu cukup, pergi kedai lain. Jangan duduk bergagah nak makan juga, mudarat diri sendiri. Ada satu masa Ustaz di Kuala Lumpur, hari tu sampai di Kuala Lumpur tu dah lewat dalam pukul 3, tak makan nasi lagi. Carilah nak makan nasi, kedai tu, kedai ni, kedai tu, semua kedai dah nak tutup habis lah. Dah lewat dah kot. Tengok kedai nasi kandar. Tak makan ni, lapang. Kita putih tang ni masuk dalam kedai tu, timbul tak seronok. Buat jadi macam ni ya. Tapi oleh kerana lapar ni, pejam mata juga. Order Ustazah makan 3 mulut keluar balik, muntah habis. Alamat bayar duit kita keluar. Jangan tanya adik pula, bayar duit kami keluar. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad pasal apa? Sebab tak tahu. Di balik pembuatan dia, kita tak tahu. Tapi Allah dah bagi isyarat, hang tak boleh makan. Hang tak boleh makan. Ni dia panggil firasat, rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kadang-kadang nak makan macam-macam juga. Kita ni kan malam-malam tu kadang-kadangnya nak makan tu, nak makan ni, burger lah apa lah. Banyak kot jalan tu. Orang jual burger kot jalan. Tapi kalau tempat tu tak apa elok, kalau Tuhan nak selamat kita, nak berhenti. Tapi kata panggil kot, Allah selamat kita. Allah selamat daripada makan yang haram dan syubhatur rahmat. Satu rahmat Allah yang besar. Sebab Allah nak jaga hati kita. Sebab Allah sayang kat kita. Sebab kita ni rosak, hati kita jadi rosak dengan sebab dua. Yang pertama sebab makan, yang kedua sebab kawan. Makan dengan siapa, kawan dengan siapa. Kalaupun kita baik kawan dengan orang yang kurang baik, lama-lama kita pun jadi tak baik kawan. Kalau kita duduk di sesebuah tempat, semua kawan-kawan baik, tu rahmat Allah yang besar. Sebab kita duduk di sebuah tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan semua orang baik, ada orang yang tak apa baik. Tapi kalau kita duduk sebuah tempat, bila kita semua orang baik, alhamdulillah, itu tempat yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala wa amilhu idza syi'ta. Yang pertama, selepas kita makan, lepas tu bergaullah dengan dia kalau kamu nak. Kalau kamu nak. Yang ni pilihan. Nak bergaul boleh, tak mau bergaul boleh. Kalau kamu tak mau bergaul, kamu bergaul dengan Allah saja. Wala tas'al. Dan kamu tak perlu tanya background dia, tak perlu tanya. Allahumma salli ala sayyidina. Dia siapa? Tak perlu tanya. Baik. Faqala 'inda dhalika. Lianna fi hadha thalathu alamat. Lianna fi dhalika thalatha alamat. Dan kata Imam Haddad, 'inda dhalika, di sisi perkara itu, kerana pada fi hadha, pada perkara ini, dia ada 3 alamat. Tahqiqu ala, tadullu ala tahqiqi hillihi, yang menunjuk di atas benar, pasti kehalalannya. Wahyal islamu, yang pertama ialah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Malaysia tak susah sangat, tapi kalau pi di Indon tu agak susah. Agak susah. Ustaz pi di Medan. Medan ni dia beza dengan Aceh, bawah sikit daripada Aceh. Dia ada khinzir bakar kau jalan. Muka Melayu tapi lepas tak Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita masuk ke Padang, tu dah seronok lah. Sebab majoriti orang Islam. Bila pergi ke Aceh, tak apa dah, insya-Allah. Semua orang Islam dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ada orang kata, kita kalau kita pergi Indon, kita kena makan satu makanan. Tapi kalau kita pergi Indon tak makan hak tu, dia macam tak sah, macam tak pergi. Dia panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa terbang? Bukan piring terbang. Apa istilah dia terbang-terbang tu? Lepas kata kalau pergi sana tak makan hak terbang tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam tak pergi ya. Macam orang main Kedah lah. Main Kedah ni, orang tengok Kedah ni sedap tak mana? Apa makan sedap di Kedah? Kalau orang pergi di Johor, apa sedap di Johor? Sebuah tempat tu mesti ada benda ada hak di istimewa. Kamu tahu terbang tu apa? Sate terbang, burung terbang, burung terbang 7, terbang duduk, kudung.
Burung terbang kudung. Duduk. Apa dia tu? Ha? Katak burung besar. Katak burung besar. Bukan katak burung, katak apa? Katak kodok. Kodok. Allah senama. Dia potong. Nampak sekali macam sotong. Jaga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Sebab itu waktu kami berjalan dengan Ustaz Yusaini, betul cara dia. Bila nak pergi berjalan tu, sahabat Sayyidina Muhammad bawa hak kita sama. Bawa roti hak kita. Macam Ustaz pergi Thailand. Allahu Akbar. Daripada pagi sampai malam tak makan sebab tak tahu nak makan apa. Tak tahu nak makan hak mana halal. Sahabat Sayyidina Muhammad. Malam baru jumpa makanan halal. Sebab baru jumpa dengan satu orang imam. Dia bawa pergi sebuah tempat, semua hak ni halal belaka, orang Arab masak. Susah nak makan, bawa makanan sendiri. Lepas tu pula soalan saya nak bawa rice cooker. Bawa nasi. Sesuai yang kita lah, besar mana. Bawa periuk nasi, rice cooker tu. Hak tu kita boleh bawa sardin, kita boleh makan nasi, dan kita boleh buka sardin, kita buka serunding. Tu nak jalan kena ambil kira juga. Jadi kalau kita tak jumpa, kita boleh makan tu. Selama kita tak jumpa tempat yang pasti kita makan yang halal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz musafir dengan Ustaz Dasuki ke Turki. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sama juga macam Ustaz Yusaini. Jadi Ustaz duduk bilik ni, dia duduk bilik ni. Bila kita makan bilik dia. Dia buat semua. Senang. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tu makna pengalaman berjalan ni, subhanallah, dia kena ada macam tu. Baik. Sebab itu berjalan ni dia kena ada zat bekalan. Bekalan kena ada. Baik. 3 alamat untuk memastikan kehalalannya. Yang pertama ialah Islam. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pembuatan dia sendiri waliyat. Yang ketiga, wa zahirul hal. Zahirul hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah lahiriah ataupun zahir seseorang. Yang pertama Islam, yang kedua aliyat, maknanya dia buat sendiri. Yang ketiganya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zahir dia tu tidak meragukan kita. Jadi kalau ada macam tu, insya-Allah selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Syamil mana? Ni ada Yuk Noah, pergi masuk ambil, siap balik. Allahumma salli ala sayyidina. Noah, Allah, ambil siap balik. Cepat sikit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-salihil amin wa ala alihi mas ajma'in.
أجمعين. الله الله اللهم سلم وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله ابن عبد الله الصادق الأمين على آله ajma'in. Penaja kita yang pertama ialah Puan Nur Parik Buntar, sempena hari kelahiran anak iaitu Nurul Jannah pada hari ini. Moga jadi anak yang solehah, berjaya di dunia dan akhirat, dan perniagaan dia bertambah maju dan dapat menginfak rezeki yang diperoleh ke jalan Allah. Amin. Yang kedua Muhammad Amirul Ipoh. Yang ketiga Husna Ismail Megung, mohon doakan kami sekeluarga dalam keredaan Allah dan ditetapkan iman. Amin. Yang keempat Nurul Aisyah binti Ali Muhammad Sungai Petani, moga Allah SWT bagi kesihatan dan dipermudahkan anak untuk menjawab dalam SPM. Dalam dimudahkan untuk menjawab ujian darjah 1 penentuan kelas sekolah rendah Al-Islah Sungai Petani. Amin. Yang kelima Muhammad Amin bin Muhammad Pulau Pinang, mohon didoakan sentiasa memelihara dan melindungi anak-anak iaitu anak-anaknya buat masa sekarang dengan penuh kasih sayang dan agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keenam hamba Allah Ketua Terengganu. Yang ketujuh hamba Allah Ampang Indah Selangor, Salah Sayyidina Muhammad, moga-moga telah ampunkan mereka sekeluarga, dimasukkan dalam urusan agama dengan cara benar dan mulia dan dikudakan kefaqihan dalam agama. Amin. 8 Wan Nurazina binti Wan Aziz daripada Kuantan, moga Allah bagi kemudahan untuk menjawab peperiksaan SPM Sekolah Pendengar Agama Pahang Muazzam Shah, memudahkan urusan dan beri ketenangan kerja dunia dan akhirat. Yang kesembilan hamba Allah Sepang Selangor, infak dibuat niat untuk Ustaz Muqti Ahmad, pahala buat arwah ibu, ayah, mentua serta sahabat muslimin dan muslimat yang hadir kuliah. Amin. 10 Zainuddin Dengkil Selangor, didoakan mudah-mudahan dimudahkan urusan pembedahan jantung dengan selamat insya-Allah. 11 Najah Salmah binti Asy'ari Rawang, yang minta kita doakan dapat menjaga aurat dengan sempurna dan mohon didoakan agar dilembutkan hati kami suami isteri agar lebih saling bertolak ansur. Amin. 12 Haji Ali sekeluarga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga hamba Allah arwah suami Allah yarham Humayun Kabir bin Muhammad Maidin, Rita Azuraini, Nurin Syahira dan Nur Alisha Sofia. 14 Suhana sekeluarga Sungai Dua Batawas, moga Allah SWT memberkati mereka dunia akhirat, diberi kesihatan rohani dan jasmani, mereka sekeluarga dapat kejayaan luar biasa untuk dapat infakkan lagi banyak rezeki pada pulak darsa. Amin. 15 Siti Maisarah binti Ismail Setapak, untuk arwah suami Muhammad Syahir bin Tahir dan arwah mak Joyah binti Zainal, didoakan semoga roh mereka dicucuri rahmat dan diampunkan segala dosa. Semoga anak-anak besar menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang ke-16 Nurul Farisha binti Abdul Aziz, Nur Rania Qaisara binti Nur Hafizi dan ahli keluarga Selangor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Nur Hafizi, Nur Rania Qaisara binti Nur Hafizi dimudahkan di dalam interview hari ini, berjaya dalam interview insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kemudahan pada semua penaja kita, penginfak masjid kita, para penyumbang, untuk mereka terus dimurahkan rezeki dan dapat mereka dapat dengan mudah untuk menginfakkan semuanya fi sabilillah insya-Allah.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada mereka kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Moga-moga Allah bagi mereka sihat dan yang sakit disembuhkan daripada penyakit untuk dapat kemudahan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi anak cucu mereka jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian zuriat mereka lahir ramai para ulama, ribuan para ulama. InsyaAllah. Moga-moga Allah selamatkan kita dan mereka semua daripada fitnah di akhir zaman. InsyaAllah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بدعتك اللهم نور قلوبنا بدعتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك